For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! Hai semua dan Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Dan pada siapa yang dengar suara Syaz dengan clear, boleh tak type yes? So Syaz tahu yang korang boleh dengar. Okay. So buat pengatau semua, hari ini kita punya webinar bertajuk Kuasai Teknik Trading menggunakan Terminal Price Bar. Webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh live chat. Dan hari ini kita mempunyai speaker kita iaitu Encik Zafri Azizan
Hai Encik Zafri, apa khabar? Hi Shaz, how are you? Good. Happy New Year. Happy New Year juga. Okey, sebelum Syaz mulakan, Syaz akan bacakan disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal latar belakang speaker kita pada hari ini, iaitu Encik Zafri Azizan. Beliau merupakan Chief Marketing Officer untuk Lami International dan juga merupakan founder Lami Academy. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam pelaburan iaitu sejak 2014 dan jumlah tontonan Facebook Live beliau sebanyak 500,000. Okey, Encik Zafri Azizan memang sangat hebat dan famous. Okey, Encik Zafri Azizan, Encik Zafri Azizan dah sedia untuk mulakan? Nervous ni. Nervous? Hari ni hari pertama kan? Hari pertama, yes. Ya, merupakan hari pertama Syaz moderate juga. So kita gang. How are you by the way? Great. And Alhamdulillah. sikit dah okey sikit lah. Oh, okay, good. Alright. Okay, now Joseph Faizal will take over. Okay, alright. Thank you so much, Shaz. Okay. No problem. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, alright. So bertemu lagi kita pada sesi pada tahun 2022 ni, right? So tadi Syaz dah kenalkan saya kan. Alright. So pertama sekali saya nak ucapkan rasa syukurlah kehadrat Ilahi sebab kita dipertemukan lagi di sesi Bursa Malaysia lah. Okay. Alright. So sebelum saya nak bermula, saya nak test dulu boleh tak? Saya nak test korang juga dalam masa yang sama. Suara saya macam mana? Okay tak? Ke ada serak-serak ke macam mana? Saya minta maaf saya kurang sihat sedikit. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah doakan saya cuba deliver yang the best juga untuk korang. Okay, KO. Kenapa KO tuan? Cuba cerita sikit. Apa yang jadi dengan market hari ni? Okay, boleh tahan kan? Even kalau kita tengok dekat KLCI pun hari ni, boleh dikatakan jelah daripada movement 2% besar tu, serius besar, merah menyala. Okay, tapi saya harap sebenarnya biarpun bursa merah menyala, at least korang dapatlah save up korang punya capital. Okay, ada yang invest tak dekat dalam ni? Okay, ada yang dekat dalam bursa Malaysia ni dia invest tak? Memang maksud saya, mentality dia memang dia, macam mana pun aku nak simpan duit aku dekat dalam bursa Malaysia. Ada tak dekat dalam ni? Ke semua trader? Invest, Tuan Zulkifli, Zafar, okay, invest. Okay, seorang je ni. Trader, Apnash, okay, invest, okay, alright. Boleh tahan ramai juga yang invest. Okay, tapi kejap, saya nak tanya kejap. Kenapa korang invest sebenarnya? Oh, okay, invest betul-betul sebab invest lah kan, bukan invest disebabkan oleh market merah kan. Okay, good. Tuan Zakaria, it's good untuk dividen. It's good sebenarnya. Okay, sometimes ada orang, dia tak faham sebenarnya apa yang dia buat. Okay, dia tak faham apa yang dia buat hingga menyebabkan dia loss terlalu banyak. Okay, itu yang bahaya. Alright, sebelum saya nak bermula, okay, saya nak bertanya dahulu. Alright, saya nak bertanya. Siapa dekat dalam ni, okay, bila kita punya sesi ni sebenarnya, korang menggunakan laptop ataupun korang menggunakan handphone sebenarnya? Laptop. Okay, ada buku nota lah sebelah kan? Ada buku nota. Alright, so saya nak pesan satu benda juga dalam masa yang sama. Kalau boleh, please take note juga dengan apa yang saya cuba sampaikan kerana ada beberapa perkara penting sebenarnya. Mungkin ada setengah daripada korang ni ada yang pernah dengar tak apa benda TPB ni ataupun terminal price bar? Ada yang pernah dengar tak? Okay? Ada yang pernah tahu tak apa benda terminal price bar ni? Tak pernah. Okay, mostly rata-rata memang tak pernah. Alright. Okay, so saya nak kalau boleh korang pay attention lah. Dan saya akan cuba permudahkan bahasa saya semudah yang mungkin. Dan mungkin juga cara penyampaian saya ini agak berbeza. Sebab saya lebih kepada, bila saya nak sampaikan satu benda tu, saya lebih suka relate dengan penceritaan. Boleh tak? Kalau saya sampaikan dengan macam tu. Sebab based on experience saya mengajar lah. Okay? Taklah banyak mana. Experience mengajar taklah lama mana. Tapi based on experience saya, based on apa yang orang dapat sebenarnya, bagi dia orang sebenarnya bila saya mencerita, saya cuba relatekan pembelajaran dan juga
penceritaan sedikit sebenarnya membantu sebenarnya untuk memudahkan pemahaman diorang ni. Alright, boleh? Boleh. Thank you so much. Okay, so sebelum tu saya nak tanya lagi satu kali. Berapa ramai dekat dalam ni pengalaman trading dia bawah daripada setahun? Okay, ataupun dia belum bermula? Ataupun dia dah atas daripada setahun? Saya. Semua saya ni siapa yang setahun bawah? Okay, siapa yang setahun dekat bawah? Setahun bawah. Ada yang belum bermula juga. Kalau belum bermula boleh tolong komen belum lah. Okay, belum bermula. 2 tahun. It's good. Zakaria Thomas. Okay, alright. Okay, bukan apa sebab pada malam ni sebenarnya boleh dikatakan topik yang agak, saya tak kata benda ni berat benda ni sebenarnya tak berat, dia simple je sebenarnya. Tapi mungkin saya akan cuba gunakan, orang kata, kita akan cuba banyakkan contoh lah. Okay? Boleh tak? Boleh tak? Okay. Korang okey tak kalau saya banyakkan contoh? Okay, kita gunakan dekat dalam chat. Tuan Saiful, Abdul Ghani belum bermula. Okay, ada juga belum bermula. Alright. Okay, macam ni lah. Okay, macam ni. Okay, saya suka, boleh tak? Siapa nak dengar story sebenarnya? Siapa nak dengar story? Malam ni sebenarnya kita nak ceritakan tentang TPB, TPB ataupun Terminal Price Bar. Right? Ataupun Terminal Price Bar. So, Terminal Price Bar ni sebenarnya adalah, bagi trader lah contoh kan. Bagi trader sebenarnya, dia merupakan, bila kita trade ni, korang perasan kan? Kadang-kadang, especially pada yang belum bermula ni, korang pun kadang-kadang macam blur juga tengok dekat dalam chart tu, ataupun graf lah korang panggil kan. Graf chart sama je. Kadang-kadang dia merah, lepas tu dia hijau, merah, lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Kadang-kadang dia naik. Macam mana benda tu dia boleh bergerak macam tu? Pernah tak korang experience benda tu? Pernah tak? Okay, saya pun pernah experience benda tu juga. Dululah, okay, masa saya mula-mula trade. So, sebenarnya, okay, topik kita pada malam ni tentang TPB ni adalah, saya panggil TPB Terminal Price Bar, TPB. So TPB ni adalah salah satu cara ataupun strategi untuk kita melihat perubahan harga. Sebab kadang-kadang kan, saya boleh katakan yang TPB ni adalah salah satu cara kita nak lihat reversal harga. Sebagai contoh, harga daripada 5% jatuh pergi 2%. Kadang-kadang ada orang kata, dah jatuh 2% tu, buat apa kau beli lagi? Kan? Pernah tak? Pernah tak korang dengar orang cakap macam tu? Pernah kan? Saya pernah. Tapi sebenarnya, apa yang kita lihat, kalau kita cuba gunakan beberapa strategi ataupun kita cuba lihat daripada TPB ni, okay, kita boleh katakan yang, okay, this is it. Inilah timing aku nak beli. Sebab berdasarkan rules, berdasarkan data, okay, berdasarkan data sebenarnya, di situlah price tu akan reverse. Maksud dia timing yang cun lah untuk beli. Okay? Alright. So sebelum tu saya nak relate dengan satu cerita. Boleh tak? Siapa nak dengar story saya? Nak dengar story saya, cuba komen yes kat dalam ni. Okay? Alright. So take note benda ni. Take note benda ni. Topik yang saya nak sampaikan ni tentang data. Okay? Data. Okay? Ini pemahaman orang lah sebenarnya. Alright. So ada beberapa belas tahun yang dulu lah. Okay? Masa arwah ayah saya dah meninggal. Right, beberapa belas tahun yang dulu. So masa tu arwah ayah saya mengidap kanser lah. Okay, kanser stage 4 masa tu. So boleh dikatakan masa tu kita tanya dekat doktor kan, tanya dekat doktor and so on. Doktor kata your father dah stage 4 and so on. So kalau berdasarkan daripada apa yang kita boleh kaji, sebenarnya kita tengok kemungkinan, kata dia, mungkin jangka masa hayat dia lebih kurang 3 bulan lagi. Alright. Okay, so kita pun of course lah kan, kita of course dalam masa yang sama, kita nak tanya korang lah sebenarnya. Kalau lah contoh, tiba-tiba orang yang korang sayang sebenarnya, okay, diberi masa lagi, contoh lah, di cancer and so on kan, dalam masa 3 bulan. Apa yang korang akan buat sebenarnya? Of course, kita sebenarnya dengan family kita cuba fight tau. Kita cuba fight juga dalam masa yang sama tau. Cuba fight, kita bagi ubat lah, kita cubalah buat rawatan kemoterapi, macam-macam perubatan kita cuba buat. Okay, spend more time together. Okay, tapi dalam masa yang sama, kita time tu memang berjiwa fighter lah kita panggil kan. Kita kan trader. Kita trader lah katakan kan. Kita fighting lah, kita cuba fighting. So bila kita cuba fighting tu, ialah macam-macam usaha kita buat and so on. Tiba-tiba pada waktu tu, okay, seorang sahabat saya juga,
Okay, seorang sahabat saya, okay, dia admitted dekat ward. Okay, dia mengidap kanser paru-paru. Arwah ayah saya time tu dia kanser lidah. Okay, so kanser paru-paru. So apa yang berlaku? Okay, sama juga stage 3 to stage 4. Lepas tu saya taklah kawan lama rapat sangat dengan dia. So lepas tu dia pun stage 3 ataupun stage 4. Jadi selang beberapa bulan tu memang yalah orang kata ajal dah tiba kan. Arwah ayah saya dijemput ilahi lah. Okay, so innalillah. So lepas tu apa yang berlaku yalah lepas berbulan-bulan kemudian kan. Okay, lepas berbulan-bulan kemudian saya adalah lepak dekat satu kedai mamak ni kan. Lepak dekat kedai mamak. And then lepas tu kedai Maimunah lah kita panggil dekat Sabah. Ada orang Sabah tak dekat dalam ni? Kita panggil Maimunah Maju dekat Cyber City. Right. So lepas tu saya terkejut tau. Ingat tak yang saya cerita kawan saya yang mengidap kanser stage 4 tu? Okay, orang kata memang stage dia mungkin paling-paling 3 bulan je lah. Okay, 3 bulan je. Lepas tu tiba-tiba dia alhamdulillah sehat walafiat. So saya macam terkejut lah kan. So kita terkejut, kita lihat dia, kita tanyalah sebenarnya, kita tanya. Okay, apa yang kau buat sebenarnya? Dia ceritalah kan, dia cerita masa aku sakit tu aku buat ni, masa aku sakit ni aku cuba juga ambil rawatan ni, aku cuba juga ni buat kemoterapi and so on. Lepas tu alhamdulillah dia sampai sekarang dia masih hidup, alhamdulillah. Sekarang dia kerja dekat Johor. Right? So sebenarnya apa learning lesson yang korang boleh dapat sebenarnya dekat dalam ni? Right? Apa learning lesson? Okay. Sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan daripada penceritaan tu adalah never give up. Okay, betul? Boleh? Okay. Penceritaan yang saya cuba sampaikan ni adalah, ingat tak masa arwah ayah saya, dia doktor katakan dia mengidap kanser stage 4. So berdasarkan data daripada doktor tu, dia bagi tahu berdasarkan orang-orang yang mengidap kanser selama stage 4 ni ataupun stage 3, right? Stage 3 ataupun stage 4 ni, kebiasaannya jangka masa hidup dia lebih kurang sebulan hingga ke 3 bulan. Okay, itu berdasarkan data. Tapi ada juga outcome dia, biarpun dia terkena kanser, okay, mungkin disangka nak meninggal and so on, tapi dia alhamdulillah dia hidup juga. Okay, so samalah juga kita nak relate cerita tu dengan dekat dalam trading ni. Okay, ataupun strategi yang kita gunakan. So nak bagi tahu dekat korang, of course, dekat mana-mana strategi pun yang korang gunakan dalam technical analysis ni, kita boleh katakan yang dia tak ada 100% tau, benda yang orang kata confirm bagi profit. Dia tak ada benda. Dia tak ada benda macam tu. So of course, setiap strategi yang kita gunakan ni, dia ada dia punya fake signal lah kita panggil. Dia ada juga fake signal dia. Kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang dia jadi. Tapi kalau tak jadi dan semakin jatuh ke bawah, apa yang kita nak buat sebenarnya? Siapa boleh tolong jawabkan? Okay, apa yang kita nak buat kalau dia tak jadi? Macam contohlah market KLCI hari ni kan. Mungkin kita boleh cut loss. Okay, kita tak bolehlah cakap cut loss. Cut loss ni boleh dikatakan ni tau. Sensitif jugalah bagi orang yang mungkin dah terkena kan. Okay, kita boleh katakan kita cuba kawal kita punya risiko tu sekecil yang mungkin. Alright, so samalah juga dekat dalam trading ni. Alright, so tentang terminal price bar ni, okay. Sekejap izinkan saya share screen dulu. Kalau dapat nampak skrin saya, boleh tolong komen dapat nampak Alright. Tapi sebelum tu berapa ramai dah ready ni? Okay. Berapa ramai dah ni? Saya tahulah hari ni kan market boleh dikatakan sendu and so on. Tapi dalam masa yang sama janganlah kita juga sendu. Dan saya nak sampaikan juga salam takziah kepada mereka yang berada dekat KL yang terkena ataupun mungkin ada keluarga ataupun sahabat-sahabat korang stranded dekat KL and so on. Kita doakanlah untuk diorang sekali. Alright? Okay. Jom kita tengok dekat saya nak share dekat screen jap. Okay, apa ni TPB sebenarnya? Okay. Dapat nampak screen kan? Okay, dapat nampak Saya salah share. Okay, alright. So apa ni TPB sebenarnya? Okay, TPB ni adalah salah satu cara di dalam yang kita gunakanlah di dalam harmonik. So kalau tanya dekat saya sebenarnya, benda yang paling penting dalam harmonik ni sebenarnya adalah benda ni. Okay, bukan pattern yang korang nampak semua tu. Okay, ada yang familiar tak dekat harmonik dekat dalam ni? Saya rasa ada lah kan. Okay,
So bukan harmonik tu yang kita tengok first. Memang kita tengok untuk melihat direction. Tapi benda yang paling penting adalah TPB. Asal tak keluar. Okay, so ini adalah TPB ataupun istilah yang digunakan pakai di dalam harmonic trading. Dan sebenarnya TPB ni adalah untuk kita menentukan confirmation reversal menggunakan lowest point direction. Okay, daripada potential reversal zone. Okay, kalau korang tengok dekat harmonic tu kan, dekat harmonic tu sebenarnya saya percaya ramai orang dah tahu sebenarnya yang harmonic ni adalah study of reversal. Betul? Okay, so dia ada point tertentu yang kita akan gunakan sebagai timing di mana kita target market boleh naik. Tapi saya cuba go next dulu. Saya andaikan dia macam ni. Masa market tengah downtrend, okay, lepas tu ada harmonic pattern terbentuk. Okey, tak apa, jangan risau. Pada yang tak faham harmonik, nanti ujung nanti saya akan bagi dekat korang indikator dekat indikator harmonik lah. Itu pun kalau ada yang nak lah. Ada yang nak ke? Indikator harmonik. Free je, free. Serius, free je. Indikator harmonik, free. Korang boleh gunakan untuk panduan. Okay, untuk panduan dalam masa yang sama korang belajar, korang gunakan sebagai panduan. Okay, benda tu free je. Okay, tak jual, ada je dalam TradingView. Nanti saya tunjukkan dekat korang. Okay, alright. So harmonic pattern terbentuk. Lepas tu perubahan arah berlaku setelah TPB confirmation. Dan dia kadang-kadang dia tak ada TPB, kadang-kadang ada TPB lah. Alright. Okay. So apa kepentingan TPB ni untuk menentukan kita punya hala tuju dalam trading? Okay, so kepentingan TPB ni salah satu dia adalah untuk kita kawal emosi kita. Siapa perasan bila kita trade ni sebenarnya emosi ni yang sangat susah kita nak kawal. Perasan kan? Sama lah macam saya. Bila saya trade sekalipun sama, benda yang sama berlaku. Tapi dia ada beza tau. Bila kita trade bila kita beremosi, bila kita beremosi, antara kita tahu apa kita nak buat ataupun kita tak tahu apa kita nak buat, tahu dan tak tahu, dia jauh beza tau, emosi dia. Emosi orang yang tahu apa dia perlu lakukan ni berbeza daripada emosi yang orang dia tak tahu apa dia nak buat. Serius. Berbeza serius. So TPB ni salah satu dia adalah untuk cara kita kawal emosi sebenarnya, ataupun kita nak kawal kita punya risiko. Emosi ni tak semestinya market naik turun. Emosi ni boleh juga kita katakan tangan gatal. Apa benda tangan gatal tu? Tangan gatal ni, tangan gatal nak buy. Itu pun salah satu. Okay, di dalam kita nak kawal emosi kita. Dan yang kedua, sebagai guidance kepada trader yang menggunakan strategi buy on dip. Alright. So, macam tadi yang saya explain kan, masa market tengah downtrend, kita nak cari sebenarnya point of reversal tu. So, itu yang kita panggil sebagai buy on dip. Okay, alright. So, lepas tu untuk mengelakkan daripada teknik harapan berlaku. Sebab di dalam TPB ni pun, okay, dia merupakan salah satu, dia merupakan satu komponen lah di dalam harmonik ni, harmonic pattern ni. So, boleh dikatakan kalau kita trade menggunakan harmonik ni, boleh dikatakan kita ada decision making sebenarnya. Okay, itu yang penting. Sebab dalam trading ni decision making yang super penting sebenarnya. Right? Ketiga, yang keempat, untuk memastikan trader patuh kepada trading dan decision plan. Sebab kadang-kadang kita faham. Okay, saya trader, saya pun faham juga. Kadang-kadang saya suka ubah saya punya stop loss, kan, cut loss decision saya. Kadang-kadang saya pandai juga ubah. Kan, kadang-kadang kita patutnya follow benda ni, kita ubah benda ni. Okay, itu biasa. Tapi bila kita menggunakan TPB ni sebenarnya, kita boleh make sure yang kita akan, nanti saya akan tunjukkan dekat dalam dengan lebih mendalam. Okay? Right. Dan yang kelima, untuk kita bina trading berjaya dan kurangkan risiko kerugian yang besar. Alright. So untuk TPB ni sebenarnya saya boleh katakan dia merupakan kita nak tunggu candle reaction. Okay? Candle reaction. Right? Kalau dapat dengar saya, korang boleh tolong komen candle reaction. Right, kita nak tunggu candle reaction sebenarnya. Sebab kalau daripada harmonik tu, okay, saya tunjukkan kronologi dia. Movement dia lebih kurang macam ni. Alright? Movement dia lebih kurang macam ni. Saya tunjukkan. Okay. Ingat tak, siapa ada join sampai kelas yang harmonik masa tahun lepas? Tahun lepas tak saya percaya. Kita ada study tentang harmonik kan. So masa kita plot ni, harmonik ni, plotting ni, kan kita dah plot benda ni. Oh, share slide sebelum. Oh, tak apa. Dia sama je. Saya nak
tunjukkan korang melalui animation. Animation. Okay. Right. Masa movement market, harmonik merupakan daripada movement X, A, B, C, D. Okay. 5 movement. Okay. Contoh lah kan. Korang lah contoh. Saya tanya, bagi tahu korang bagi tahu korang. Oh, Tuan Zahir Hilzam, ilmu baru. Tak apa Tuan. Okay, saya sebenarnya ada benda saya nak bagi tapi korang kena stay lah sampai penghujung nanti. Jangan risau, saya suka bagi benda free sebenarnya. Okay, kita ada e-book kita nak bagi, tapi itu nanti kemudian. Okay, kita habiskan dulu. Alright, so movement harmonik ni kita menggunakan 5 point. Right, so dekat point D ni, kalau korang dapat lihat, okay, masa market dia bergerak lebih kurang macam ni, jangan risau, saya akan tunjukkan dalam chart. Masa market bergerak dalam keadaan macam ni, kita expect yang point D ni adalah reversal point. Okay, point D adalah reversal point. Dapat dengar saya? Korang boleh tolong komen reversal point. Okay, contoh kan, candle semakin turun, and then inilah candle reaction lah kita panggil candle reaction. Lepas tu dia jatuh lagi. Lepas tu dia naik semula. So, last point, lowest candle yang kita panggil sebagai TPB ataupun terminal price bar. So far okay? So far dapat tangkap? So far Shun? Okay? Okay. Simple kan? Dia tak susah mana sebenarnya. Dia ada rules yang lebih mendalam sebenarnya. Ini saya cuba tunjukkan di muka dulu. Okay? Muka dia supaya korang dapat tangkap benda ni dan insyaAllah bila korang faham benda ni, senang korang nak belajar harmonik. Serius saya beritahu. Right? Sebab kita dah lalui, kita dah ramai student, kita explain. So, ini salah satu cara yang kita gunakan. Right. Okay, kita ambil satu case study. Simple Simple. Okay, kita tengok nanti. Okay, kita ambil contoh case study. Okay. Kita ambil case study. Ini ada satu pattern ni lah dekat dalam satu stock market ni. Okay. Point AC tu resistant ke? Sebenarnya harmonik ni adalah pattern. Dia sama macam chart pattern. Okay, siapa boleh tak Tuan Effendi senaraikan satu je lah, okay? Apa chart pattern yang Tuan Effendi tahu? Ataupun chart pattern lah, simple. Senang saja. Triangle, cup and handle. Okay? Okay. Dia samalah macam double bottom. Dia samalah macam double bottom. Contoh yang terdekat ni Puan Marina, thank you so much. Double bottom. Contoh yang terdekat macam contoh ni double top lah kita panggil double top. So movement dia lebih kurang macam ni. Masa kita target price dekat level ni, okay, siapa yang selalu join kita punya live kan, kita bagi tahu kita expect yang price dia boleh reverse di 12.5 sen. So time tu boleh ikatkan ramai lah orang dia expect yang dia cuba nak buy di area 12.5 sen. Sedangkan kita tak pernah pun kata nak suruh buy ke, nak ni ke, kita tak bagi tahu Kita cuma tunjukkan pattern je. So, expectation kita reversal dekat point D. Tapi kita sebagai trader harmonik, kita akan elakkan, kita tak akan masuk cun-cun dekat point ni. Kita tak akan masuk dekat point D. Kenapa? Kenapa? Okey, cubalah bantu saya jawabkan. Kenapa kita tak masuk dekat point reversal tu? Ialah contoh kan, market ni current price dia dekat 47.5 sen. Contoh. Kita target market akan jatuh 12.5 sen dan kita expect akan reverse. So, untuk harmonik kan kata reverse dekat level ni. Kenapa kita tak masuk lagi? Tak ada confirmation. Yes, betul. Thank you so much korang. Maksudnya korang memang pay attention. Okay, dia punya key sebenarnya dekat yang saya explain sebelum tadi. Biar dia clear direction dulu. Yes, betul. Thank you so much. Okay, macam harmonik ni sebenarnya. Okay, macam contoh ni kan kita tengok. Pattern dah detect dah. Tapi kita tunggu confirmation dulu. Faham? Jatuh. Betul-betul jatuh. Kena dekat expectation reversal 12.5 sen. Tapi apa yang berlaku lepas tu? Dia jatuh melebihi sehingga 7 sen. Lepas tu dia reverse mula. Nampak tak skrin? Nampak sikit lah. Saya zoom. Okay. Dan dia reverse mula. So, ini adalah level TPB dia. Okay, ini adalah level TPB dia. Dan dalam harmonik kita ada juga cut loss decision kita berdasarkan geometrical punya Fibo. So, kalau kita dapat lihat pun sebenarnya dia belum lagi touch dekat
cut loss decision. Beli jauh lah, lepas tu apa yang berlaku? Dia reverse terus pump. Jalan naik ke atas. Okay. Alright. So saya nak tunjukkan korang dekat dalam chart kita ambil satu contoh lah. Saya sebenarnya dah plot benda ni juga. Tapi kalau boleh saya nak jugalah korang komen kot. Kita tengok apa yang kita boleh tengokkan juga dalam masa yang sama. Okay. Alright. Saya stop share screen sekejap. Saya nak share dekat dalam... Saya nak stop share. Okay. Right. Sekejap Saya share dekat dalam di next dulu. Okay. Kita tunjukkan movement lah Simple. Kita cuba guide. Kita cuba follow satu persatu. Kita tengok dekat deal. Apa tadi Okay. Alright. Okay. Semua masih okey? Boleh saya teruskan? Jangan minum Okey. Right, thank you so much sebab memberi respon. Okey, right. Okey. Nampak skrin tak? Tak nampak? Okey, right. Okey. Ini adalah kita ambil satu contoh case study yang saya dah buat sebelum ni. Case study yang tadi itulah, tadi dekat dalam yang saya tunjukkan dekat dalam slide tadi tu. Alright. So saya tunjukkan dululah harmonik ni apa Harmonik ni adalah study of 5 points sebenarnya. Study of 5 points ni adalah apabila kita mengambil 5 point di dalam candle untuk menentukan hala tuju reversal. Kena ingat harmonik adalah reversal pattern. Okay, right. Harmonik adalah reversal pattern. Alright. Okay. So kita ambil contoh dekat dalam benda yang saya dah plot sebenarnya. Okay. Kalau kita dapat lihat sebenarnya dekat dalam counter ni saya ada nampak satu pattern yang appear. Okay. Sekejap kita replay lah. Senang sikit. Okay. Right. Masa movement market macam ni kan, so kita biarkan dululah. Kita tak nampak apa lagi masa ni. Market tengah uptrend. Of course, ada setengah orang dia akan cuba buy on breakout and so on lah. Okay. Right. Tapi itu bukan kita punya topik. Okay, right. Kita cuba play sekejap. Allah. Mana dah? Tak apalah, di sinilah. Okay. Right. Katakan masa ni market dah mula bermain dalam keadaan downtrend. Okay, dia bermula main dalam keadaan downtrend. Kita cuba lihat sekejap. Okay. So, kalau tanya dekat saya, harmonic trader, kita sebenarnya, masa ni kita tak nampak apa lagi. Kita belum lagi nampak apa-apa. So, kita menunggu sebenarnya. Okay. Alright. Belum ada harmonic lagi. Okay, kalau kita cuba nampak, kalau kita cuba lihat, kalau kita nampak dekat dalam ni, sebenarnya ada satu pattern dekat dalam ni. So, ini pattern yang kita panggil sebagai pattern bed lah. Saya panggil pattern bed. Ini study based on CD punya leg. Okay, so masa ni kita expect yang price akan jatuh dan reverse. Ini expectation kita. So, kita cuba lihat. Okay, market dia continue jalan. Okay, continue. Dia jatuh. Bila nak kena ni? Okay, tak jatuh lagi lah. Belum lagi. Okay, cepat sikit. La ilaha illallah. Quickly. Patutlah. Okay. Sekejap. Dia main lagi. Dia flat. Dia flat. Jatuh dah breakout. Okay. Kalau kita dapat lihat, okay, dia main lagi, tak jatuh lagi. Dia cuma retrace je, retracement daripada downtrend Okay, jap. Baik. Jauh je lagi. Okay dulu lah. Oh, jauh sikit. Okay, dia flat. Lama jugalah Lama juga kita nak tunggu dia reverse ni.
Kalau kita lihat pun saya gunakan weekly time frame. Alright, okay. Kalau kita dapat lihat sebenarnya expectation reversal kita expect di level ni, betul? Dekat 12.5 sen. Tapi ada setengah orang dia akan terus buat decision, dia queue masuk buy di area 12.5 sen. Contoh, ada orang macam tu tau. Ada orang. Sebab pernah kita punya student tahun 2018, tak siapa ya, 2018, apa yang dia buat, dia terus queue masuk. Dia tak tunggu TPB. Alright. So kita cuba tengok. Masa price tengah jatuh dekat bawah level ni, kita punya cut loss position dekat level ni 5.5 sen. Okay, tak kena lagi. Kita tak masuk lagi kan. Let lu. Okay. Let lu. Tengok. Okay. Alright. Candle dah reverse dekat area level ni. Kita panggil ni sebagai PRZ lah ataupun reversal point. Right? Reversal point. Dia dah react. So, kita punya TPB kita akan gunakan di level ni. Dan adalah digalakkan sebenarnya untuk kita untuk decision making lah. Okay? Untuk decision making, kita nak membuat keputusan dan kita nak consider adakah kita nak masuk di area level ni ataupun kita nak tunggu juga dekat area level reversal based on harmonic. Lepas tu berlaku. Okay, kita boleh katakan market memang react lah. Okay, market memang reverse. Okay, mungkin sometimes ada orang cakap yang alah, kalau market dah reverse aku masuk je lah terus. Nanti saya tunjukkan dekat korang apa akibat dia kalau kita tak gunakan TPB sebagai confirmation. Okay, alright. Boleh dikatakan dia pergilah. Okay, dah pergi. Right, so kita buat backtest tadi. Alright, okay. So, okay, saya nak tanya korang lagi satu. Sekejap Okay. Okay, cuba bagi satu contoh lagi. Kita cuba buat test. Okay. Harmonik sama macam Elliott wave ke tuan? Okay. Tuan Syahari Elliott wave ni kita boleh juga katakan dia reversal, tapi itu kalau kita tengok dekat correction lah. Tapi sebenarnya Elliott wave ni dia study lebih kepada ni kita panggil Ralph Nelson Elliott tu, founder dia Nelson Elliott tu, boleh dikatakan dia percaya setiap movement di dalam financial market ni adalah pattern. Okay? Dan pattern tu lah yang dia rangkumkan sekali dan dia gunakan Fibo sequence. Itulah lahirnya 53 tu. Okay? 3 tu number Fibo, 5 tu number Fibo. Right? Dan dia percaya di setiap motif wave tu, 5 movement tu dia ada dia punya drama lah. Kita panggil drama lah. Cerita dia tersendiri. Right? Okay, dia lain. Itu study of wave. Study of kita boleh katakan cycle lah juga. Okay, kita boleh katakan cycle. Tapi harmonic ni adalah study of reversal. Okay, alright. Okay, kita tengok E-frame lah. Okay, kita cuba tengok dekat E-frame. Sekejap kita tengok E-frame. Okay, ada juga. Saya dah nampak. Okay, kalau kita cuba, kalau kita tengok sebenarnya dekat E-frame ni, saya buka satu chart E-frame. Okay, ini untuk kita punya case study kita cuba buat case study. Kita tengok, saya dah nampak lah ada pattern dekat dalam ni. So, kita cuba plot dulu. So, ada pattern ni. Dan kita expect price reverse di area level ni 88.6. Biasanya kita akan gunakan reversal 88.6 macam case ni dia tak jadi lagi lah. Sorry 1618. Betul lah 88.6. Macam case ni kita boleh katakan dia tak jatuh lagi. Okay, tapi kita tak tahulah. Okay, saya tak nampak apa kat dalam ni. Okay, mungkin ada juga. Tapi benda yang belum jadi. Kita nak tengok benda yang dah jadi. Okay, mungkin ada. Kita cuba tengok buy time frame tu best. Nanti saya explain. Okay, alright, boleh. 88.6. Okay, alright. So expectation reversal dekat level ni contoh. Kita tengok kanan lagi dia kena ke tak.
So kalau kita cuba lihat pun sebenarnya, okay, right. Okay, kita ambil contoh Bagus contoh ni. Thank you so much yang bagi contoh tadi. Okay. Sama juga macam ni, kita expect yang price akan reverse di area level 43 sen. Ini expectation kita. So, kita tunggulah lagi. Okay, saya cuba cepatkan Okay, alright. Dia tak kena lagi, belum reverse lagi. Oh, okay, belum lagi. Dekat dah kot. Okay, alright. So boleh dikatakan dia hampir kena sebab kita expect dia reverse di 43 sen. Sekejap, kita ambil lagi sikit. Kena ke tak? Okay, alright, dah kena. Tapi price terus continue jatuh ke bawah. Alright. So, first things first, kita akan plot TPB kita dulu. TPB ni maksud dia ni dia dah keluar dekat daripada area reversal dia. Right. So kita mark kita punya TPB di area level 41 sen. Ada reason dia kenapa kita nak mark TPB ni. Kita akan go through dekat next slide. Saya ada slide lagi sikit sebelum kita habiskan. Okay. Kita mark kita punya TPB. TPB. Ni TPB kita lah. Alright. Sebab kita tak akan masuk terus. Okay, kita cuba play. Dia test lagi TPB. And then pump. Lepas tu dia continue naik ke atas. Boleh dikatakan dia dah naik lah. Senang cerita kita back test je. Right? Okay. So saya nak teruskan. Kita tengok dekat dalam bahagian bahagian ni dulu, bahagian slide Alright, jangan risau. Korang boleh tinggalkan soalan korang dekat Q&A tu. Sebab nanti kita ada sesi lepas ni. Kita habis 9:30 dan kita ada setengah jam untuk kita berinteraksi bersama. Right? Okay, thank you so much. Okay, jom kita tengok dekat dalam. Mana dah tu? Okay. Tapi so far korang faham kan? TPB ni simple je kan? Simple kan? Simple je. Dia tak complicated Okay, alright. Dapat nampak screen? Screen dapat nampak? Right, saya sambung Sekejap, buka korang punya chat. Okay. TPB tu bawah support ke TPB tu bawah support ke support Long sabar ni kedapatan. Okay. Right. TPB tu bawah support ke support. TPB ni sebenarnya kita ni tuan. Saya sambung sekejap. Dapat saya tulis, saya ingat tu soalan tu. Okay, right. So sebenarnya ada lagi satu benda kenapa sebenarnya kita nak gunakan TPB. Alright, kenapa kita nak gunakan TPB sebagai cara untuk kita tunggu reversal ni sebenarnya ataupun confirmation. Right. So sebenarnya dia ada 4 jenis Ada berapa? Ada 4 jenis yang membatalkan TPB ataupun kita panggil sebagai warning sign lah. Dia tak membatalkan tapi dia memberi kita warning sign yang membatalkan. Kalau kita guna rules yang lebih mendalam, dia belum lagi batal selagi dia tak move dekat arah yang tertentu. Right. Okay, tunjukkan Yang pertama adalah ingat kita nak tengok market reversal. So, kita nak tunggu cuba sambut di area bawah. Okay, katakan kalau korang tengok dekat line biru ni, clear tak line biru ni? Nampak tak? Line biru ni adalah macam tadi yang saya ada plotkan dekat dalam dekat dalam yang contoh saya bagi tu adalah reversal point dan juga cut loss decision. Okay, right? Ini adalah area of reversal yang kita expect. Okay, alright. So, dia akan memberi kita warning sign yang kita panggil pattern tu mungkin tidak akan terjadi lah, senang cerita tidak akan reverse apabila dia gap melebihi. Tiba-tiba price dia gap. Right? Dia gap jatuh melebihi paras expectation kita untuk market membuat reversal. Okay, so senang cerita price dia gap melalui potential reversal zone lah. Ini ada PRZ ataupun point D di mana kita expect tu dia akan reverse, tapi dia tak reverse, malahan tiba-tiba dia tak touch lagi, tiba-tiba terus dia gap down. So dia dah bagi kita warning sign. Dan yang kedua untuk market yang bearish lah ataupun
market tengah continue naik. So untuk harmonic pattern ni dia bukan ada M je, dia ada W juga. Right? So sama juga terms yang sama. Contoh kita expect dia reverse di level atas kan. Okay, dekat certain point ni lah contoh. Kita expect dia reverse dekat 5%. Tiba-tiba price terus gap dekat area 7% contoh. Boleh dikatakan itu sebagai satu warning sign dia lah. Okay, alright. Kemudian yang kedua adalah extreme price expansion. So extreme price expansion ni adalah kita panggil sebagai harga ataupun candle tu dia spike. Okay, candle tu dia spike ataupun dia tiba-tiba gelabah gerak dalam sebatang panjang. Okay, pernah tak korang kena dekat macam ni lah, macam hari ni kan market dekat Bursa Malaysia. Kalau nak cakap dekat CPO memang ni memang rancak, mana-mana rancak, sini rancak, sana rancak. Gurau-gurau gurau sikit tak boleh. Okay, right. So yang kedua kita panggil sebagai extreme price lah. So katakan expectation kita yang price akan reverse dekat point D ni kan. Okay, dekat warna biru ni. Alah, korang dari tadi serius je kan. Senyum sikit kan. Okay, right. Okay. Okay. Alright. So, dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nak cakap tadi? Ni lah ni, Tuan Zailham ni. Okay, right. So kita expect yang price akan reverse di area level color biru, tapi dia spike jatuh ke bawah. So boleh dikatakan perkara yang sama. Kita expect yang dia memberi kita warning sign lah untuk tidak terjadi. Okay, alright. So saya ada contoh saya nak tunjukkan warning sign di dalam pembatalan TPB ni. So ini sebagai contoh dia. Alright. So apa yang kita lihat sebenarnya, kita expect, ini sebagai contoh extreme price tadi, contoh yang kedua, dia spike, dia jatuh. Dan kalau kita dapat lihat pun, dia semakin continue jatuh ke bawah. Alright? Okay, so kita cuba tengok, tak dengar suara. Serius lah Tuan Fitri. Hello, testing. Yang lain dengar. Tuan Fitri boleh tekan klik dekat ni join audio. Dia tak dengar. Macam mana saya nak cakap dekat dia? Ya Allah ya Tuanku. Saya cakap dekat dia kan. Dia tak dengar dia kata. Macam mana dia nak dengar kan? Okay. Alright. Dengar. Okay. Type audio. Thank you so much Tuan Adib membantu. Alright. Jom kita tengok dekat dalam contoh chart Kita tengok dekat contoh chart. Okey. Saya ada dua contoh lah saya nak tunjukkan. Sekejap screen. Okey, alright. Right, kita tengok contoh dekat Dufu dulu. Dufu saya ada ni Dufu yang saya kaji tu sebenarnya. Dia tak jadi. So boleh dikatakan untuk Dufu ni current price pun memang masih lagi berada dalam keadaan downtrend lah. Okay. So boleh dikatakan dia masih dalam downtrend. Sebab expectation kita, kalau kita gunakan, kita expect yang price akan reverse dekat level ni. Okay, dekat 113 ni. Tapi, apa yang berlaku, nampak tak? Price dia boleh dikatakan, level ni. Level ni lah lebih kurang. Tapi boleh dikatakan price dia spike jatuh ke bawah. So, mana kita nak plot DPTPB kan? So kita tunggulah satu candle yang kita panggil sebagai T1. Okay, candle T1 ataupun kita tunggu candle reversal. Sebenarnya TPB ni kita boleh gabungkan tau dengan Japanese candlestick. Okay, pattern-pattern Japanese candlestick yang simple untuk kita mencari reversal. Kita boleh gabungkan. Sebab siapa yang perasan tadi, kebanyakan contoh kita lihat, apa yang kita lihat sebenarnya, TPB ni boleh dikatakan lebih kurang macam reversal candlestick. Perasan tak? Perasan tak benda tu? Okay. Tapi benda ni kita panggil sebagai di dalam harmonik lah. Okay. Kita tak boleh ubah dia punya terms. Kita tak boleh ubah dia punya terms sesuka hati. Sebab dia punya founder masih hidup. Untuk pengetahuan korang founder dia masih hidup. Nanti tiba-tiba nanti keluar dia tampar saya nanti. Okay. Alright. So boleh dikatakan dia banyak menggunakan candle reversal. That's why sebenarnya siapa yang perasan sebenarnya masa kita mengajar, kita banyak bagi korang sebenarnya kita banyak ajar di dalam Japanese candlestick. Sebab Japanese candlestick memang kita banyak pakai bukan dekat dalam ni je, point D je, semua point pun kita nak pakai. Every geometrical tu kita nak cari probability yang ada.
Alright? Okay, so ini contoh Dufu. So next kita nak tengok dekat KLK. Bagi contoh yang fail ini bukan contoh fail lah. Macam contoh ni, ini nak bagi tahu juga. Ini satu contoh yang tak jadi pula. Okay, ini satu contoh yang tak jadi. Bukan tak jadi, dia tak kena boleh katakan expectation reversal tu macam ni kan contoh. Expectation reversal dekat RM18 contoh RM18.39. Tapi lowest point dia jatuh sehingga level ni 18,520. Lepas tu dia reverse ke atas. Tapi kalau kita gunakan kita punya Japanese candlestick tu lah, yang simple yang basic tu, ini ada pattern apa? Ini ada pattern apa? Siapa boleh teka? Ini pattern apa? Ini adalah Harami. Yes, betul. Tuan Zulkifli 5 markah untuk Tuan Zulkifli. Kita gurau-gurau tuan, jangan marah tuan. Okay. Alright. So ini sebagai contoh. Okay. Alright. So saya nak tunjukkan satu contoh lagi dekat dalam macam mana sebenarnya cara kita nak buat plotting ni. Okay, tak apa, saya cuba bagi satu contoh. Contoh saya bagi ni nantilah Kita habiskan slide dulu last. Okay. Pening jugalah nak ni. So far okay So far tak pening kepala TPB simple kan. Lepas ni boleh dah belajar harmonik. Senang dah ni. Senang dah. Mana tu? Oh, okay. Agak struggle menggunakan apa ni? PowerPoint. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, alright. Nampak tak skrin saya? Okay, right. So sebenarnya dalam harmonik ni sebenarnya, of course, bukan kita nak kata harmonik je dalam mana-mana trading sekalipun. Tapi saya sentuh bab harmonik ni sebab ini adalah based on apa yang kita lihat sebenarnya. Okay, apa yang kita dapat nampak berdasarkan kita punya experience mengajar, Tuan Lami kan, saya belajar pengalaman daripada dia juga, masalah-masalah student yang dihadapi, right? Okay. Benda ni penting tau untuk korang study sebelum korang nak jump dekat dalam harmonik supaya korang tak tersilap langkah. So, point yang pertama adalah fear of missing out. Okay. Kenapa fear of missing out? Okay. Kenapa dia fear of missing out? Mungkin disebabkan oleh, macam contoh kan, kita gunakan pattern M dan W lah contoh kan. Pattern M and W. So, boleh katakan kan point reversal dekat D. So, kita dengan gelabahnya, kita terus masuk dekat point D tu. Point reversal tu. Sedangkan ada confirmation yang kita kena tunggu dulu. Alright. So, lepas tu apa yang berlaku? Pernah ada satu case sebenarnya. Tak boleh sebut lah counter tu saya tak nak sebut. Pernah ada satu case sebenarnya yang dia kelang kabut masuk, lepas tu boleh dikatakan sampai sekarang dia masih hold dekat counter tu. Memang boleh tahan jugalah harga counter tu jatuh So counter tu nama dia, harga dia sekarang 4%. Korang carilah 4%. Okay, so itu yang kita cuba nak elakkan sebenarnya. Masuk dekat berapa sen lah time tu 9%, RM1 tak salah saya. Right? So point yang kedua, isu trader adalah dianggap harmonic trading ni adalah holy grail. So sekali lagi saya nak katakan sebenarnya bukan sahaja harmonic, di dalam mana-mana jenis trading pun sebenarnya tak ada teknik holy grail. Holy grail ni apa? Holy grail ni adalah teknik yang memberi kita 100% percentage win. Tak ada. Alright? Tak ada. Then poin yang ketiga adalah dia meletakkan harapan yang tinggi tanpa trading plan. Sedangkan di dalam harmonik sendiri ada trading plan, tapi dia tak follow trading plan dia. Dan poin yang keempat adalah dia beranggapan strategi pasti profit. So kena ingat tak ada strategi pun di dalam dunia ni yang memberi kita jaminan profit. Okay? Tak ada strategi pun. Ingat tak tadi apa yang saya cerita pada awal poin tadi kan tentang data. Semua ni adalah study based on data. Benda yang sudah berlaku sebelum dan kemungkinan besar akan berlaku pada masa akan datang. Sama macam case tadi arwah ayah saya dan juga rakan saya yang mengidap kanser tadi. Okay, saya harap korang dapat fahamlah story itu. Okay, right. Then yang kelima, dia salah rules dalam plotting untuk dia sedapkan hatilah. Okay, kadang-kadang pattern tu salah, tapi dia nak sedapkan hati.
Mungkin dia terlalu dengar orang kata kan, orang cakap tu ni boleh pergi and so on. So dia terus masuk. Dan next, last kali adalah dia tak follow setup trading plan yang betul di dalam harmonik. Sebab dalam harmonik ni, kita tak boleh nak memandai-mandai tau sebenarnya. Kita tak boleh nak main rasa-rasa benda tu. So dia memang, untuk pengetahuan korang, dalam harmonik ni dia ada strategi dia. Dia ada geometrical ataupun dia ada pengiraan dia berdasarkan geometri lah. Ataupun kita panggil sebagai nombor-nombor Fibo di dalam tu. So berdasarkan nombor Fibo tu ada relationship macam mana harga tu dia boleh reverse sebenarnya. Okay, that's why kalau kita nak belajar sebenarnya kita kena belajar betul-betul. Okay, kita tak boleh nak belajar macam tu je. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan share dekat korang nanti. Itu pun kalau ada yang nak lah. Ada yang nak ke indikator harmonik? Ada yang nak ke? Saya terkejut ada dekat dalam TradingView sebenarnya, tapi tak ramai orang tahu sebenarnya. Saya tanya dekat kawan saya, adalah harmonik trade, indikator harmonik dekat dalam TradingView. Macam dia pun terkejut kan. So ada sebenarnya free. Sebenarnya untuk panduan, okay, untuk panduan sebenarnya dalam masa yang sama untuk kita belajar melukis. Kenapa pattern tu dia plotting jadi macam tu? Macam tu. Okay, kita nak study pattern tu. Right? Kenapa dia plotting macam tu? So korang boleh study menggunakan benda tu. Dan saya suggest kalau korang nak gunakan indikator tu, jangan terus gunakan untuk trading decision. Backtest lah berkali-kali supaya korang pro lah. Okay? Senang study benda tu. Okay. Right? Last kali saya nak berikan korang sumber rujukan lanjut. Korang boleh screenshot benda ni dan korang boleh cari buku ni nanti. Right? So boleh dikatakan apa yang saya sampaikan ni semuanya adalah bukan daripada main rasa-rasa. Benda yang saya sampaikan ni adalah memang betul-betul daripada founder dia sendiri. Okay. Untuk pengetahuan korang, harmonic trading ni boleh katakan semenjak 1935 lagi 1935. So boleh dikatakan dia diperbaharui melalui mathematical approach oleh Scott Carney. So apa yang saya tunjukkan dekat korang daripada tadi tu, level-level Fibo and so on tu adalah daripada Scott Carney. Founder ni masih hidup lagi sampai sekarang. Right? Korang boleh dapatkan buku ni. Dah screenshot? Dah. Kalau nak cari indikator tu dalam TradingView, okay, saya akan tunjukkan lepas ni, right? Okay. Dan last kali daripada saya punya side, sebelum saya tunjukkan korang sedikit, kita ada masa 3 minit lagi. Okay, saya nak sampaikan sebenarnya ilmu tanpa amal diumpama kereta tanpa pemandu. Yelah, kita ada kereta. Kan, kita ada kereta. Tapi tak ada pemandu. Tapi kita ada tujuan. Contoh kan, kita daripada Sabah. Sabah nak ke Johor pula. Sabah mana boleh drive kan? Pergi Johor. Kita daripada Perlis lah nak ke Johor kan. Kita nak drive. Okay, tapi kita tak pandai drive. Orang lain pun tak pandai drive. Okay, dia samalah macam kereta tu tak ada pemandu. Okay, macam ni kita nak sampai dekat hala tuju kita selagi kita yang tak bergerak. So apa yang saya cuba nak sampaikan adalah apa yang kita study pada malam ni ataupun apa yang korang study dekat luar sana sebenarnya benda tu tak akan berhasil tanpa korang praktik benda tu. Right? Korang akan mudah terlupa benda tu dan korang akan cepat lupa benda tu apabila korang tak praktik benda tu. Right? So cuba praktik benda tu, cuba study, cuba buat backtest and so on. Okay? Saya suggest satu benda, buat trading journal. Grup Telegram korang sendiri je. Okay? Setiap kali korang lukis, korang masukkan dekat dalam grup tu. Korang lukis, masukkan dekat dalam grup tu. Nak masukkan saya pun tak apa. Okay? Alright, janganlah masukkan saya pula. Okay? Alright? So, sekian daripada saya. Alright? Itu saja daripada saya. Thank you so much. Okay? Terima kasih Tuan Zafri Azizan di atas perkongsian yang diberikan. Okay, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A session. So kepada siapa yang ingin mengajukan soalan kepada Tuan Penceramah kita pada hari ini, bolehlah type soalan anda di Q&A box. Syaz akan baca soalan anda sebentar lagi. Okay, kita ada first soalan daripada Encik Zul. Adakah harmonik hanya menggunakan pattern M dan W sahaja? Okay. Okay, soalan kedua daripada Encik Zul. Adakah level Fibo dalam harmonik dah fix? Okay, alright. So, thank you so much Tuan Zul atas soalan tu. Okay, dalam harmonik ni sebenarnya dia bukan ada satu pattern je, dia ada banyak pattern. Syaz, betulkan saya kalau saya tersilap.
Bursa Akademi masih ada kan? Ada? Yes. Video-video tahun lepas boleh akses kan? Boleh. Okay, saya cadangkan Tuan Zulkifli untuk akses lah kita punya Bursa Akademi. Nanti Syaz akan tunjukkan lah macam mana. Boleh cari semula video saya. Saya ada explain tentang harmonik sebenarnya dengan lebih mendalam. Tapi tak apa, saya akan explain juga dalam masa yang sama. Tuan boleh gunakan untuk Tuan punya reference in future. Dalam harmonik ni sebenarnya dia ada banyak pattern. Salah satu pattern dia, of course dia fokus lebih kepada reversal. Tapi kalau saya nak cerita, pattern dia ada banyak. MW. MW ni dia ada alternate bed, dia ada bed pattern, dia ada Gartley pattern, lepas tu dia ada butterfly pattern, okay? Kupu-kupu. Okay? Butterfly pattern, dan lepas tu dia ada apa lagi? Crab pattern dan deep crab pattern. Ada shark pattern juga, shark jerung macam tu. Kita panggil shark lah, okay? Then 5/0 pattern, 3 drives, lepas tu apa lagi? Inverted, head and shoulder, harmonik punya ni. Lepas tu kita ada diamond up, diamond down, okay? 4 points ataupun 4 points ataupun 5 points for entry and exit lah. Okay? So dia banyak sebenarnya. Dan setiap daripada pattern tu, take note setiap daripada pattern tu mempunyai level Fibo yang berbeza. Okay? Mempunyai pengiraan ataupun tahap reversal yang berbeza. So, di mana point D sebenarnya adalah ditentukan oleh di mana pergerakan X pergi A pergi B, B pergi C. Sehinggalah kita nak cari point D tu. So, dia ada ni. Tapi tak apa, benda boleh belajar slowly, it's okay. Right? Benda ni memerlukan, orang kata memerlukan apa ni? Kesabaran yang tinggi lah senang cerita. Sebab boleh katakan harmonik ni dia bukanlah susah juga, tapi kalau kita cuba banyak buat buat back testing, kita cuba study, insyaAllah kita boleh recording progress. Apa ni tadi? Tak, kita